Jadi perkara utama ialah kita kena bila nak baca sumber-sumber yang bersifat akademik ni, kita kena menumpukan tenaga, masa ya, untuk membaca bahan tu dan untuk memikirkannya, lepas tu untuk mengaitkan dengan sumber-sumber lain yang telah kita bincangkan, baru kita dapat data yang berguna untuk kita gunakan dalam penulisan dan sebagainya. Kalau setakat kita baca saja tanpa apa nama tu memikir, tanpa mengaitkan dengan yang data di bersumber lain, penulisan orang lain, kemudian memikirkan bagaimana dia boleh gunakan sumber ni untuk itu, untuk ini semua. Jadi kalau kita ada benda tu, berarti tak ada sebarang apa tak berguna lah benda tu kan. Baik, itulah kita kena faham macam mana cara nak baca sumber sekunder ni. Jadi okey. Bila kita nak baca sumber sekunder ni, kita kena tanyakan 3 persoalan penting ya. 3 persoalan penting yang perlu tanya bila kita membaca sumber sekunder. Sumber sekunder ni ialah seperti buku lah kan. Ya. Seperti buku, majalah, akhbar ya. Kalau zaman saya dulu pelik juga Kalau zaman saya dulu akhbar dan majalah ni sumber pertama sebab dia ditulis oleh orang yang berada pada zamannya. Tiba-tiba sekarang dia dah jadi sumber kedua. Saya pun tak tahu bila. Jadi pelik saya tapi tak apalah. Betul ikutlah yang pentingnya. Penulisan kita tu yang penting sekali. Okey. Baik. Kemudian satu lagi. Ada 3 perkara penting kita kena tanya bila kita membaca tentang sumber sekunder ni ya. Okey. Yang pertama sekali, apa yang penulis katakan dalam penulisan dia tu? Ya, apa yang dia katakan? Jadi maksudnya apa yang dia dakwa? Itu yang pentingnya. Apa yang dia dakwa? Atau dalam kenyataan akademiknya kita katakan what the thesis. Apa dia thesis utama pengarang? Thesis ni ialah apa yang dibuktikan. Thesis ni konsep dia membuktikan. Itu. Jadi kalau orang tanya apa thesis kamu? Maksudnya apa yang awak dah buktikan melalui research tu? Itu dia thesis. Jadi bila orang kata kita sedang buat thesis, maksudnya awak sedang membuat satu conclusion yang satu penyelidikan yang akan mendatangkan hasil. Hasil penyelidikan ni what do you want to prove lah. Okey, apa yang kamu nak provekan lah. Kemudian apa hujah yang menyokongnya? Ya. Awak kata begini, apa hujahnya? Awak nak kata bahawa faktor kegagalan darurat itulah disebabkan sikap pemimpin campur tangan raja-raja Melayu. So apa buktinya? Buktinya ini dia surat-surat arahan yang diberikan oleh raja-raja Melayu. Maksudnya di situ awak dah kena faham bahawa yang pertama bila awak berkata mesti apa bukti dia. Itu dia apa yang penulis katakan dan apa buktinya. Apa hujahnya. Kemudian ataupun tesis sejarah tu, tesis ataupun kertas sejarah, kertas seminar ke apa ke, biasanya menerangkan bagaimana atau mengapa sesuatu itu berlaku dalam sejarah. Contohnya kejatuhan Melaka. Mengapa dia berlaku? Disebabkan oleh sikap dasar penjajahan yang dipegang oleh Portugis, saya kata. Lagi yang keduanya ialah disebabkan oleh keengganan orang Melaka berdagang dengan orang Portugis. Yang ketiga disebabkan so maksudnya itu hujah-hujah dia yang awak kena bawa. Kemudian diterangkan bagaimana berlaku, mengapa dia berlaku. Jadi maksudnya di situ kita kena faham bahawa dalam tesis sejarah tu penulis perlu maklumkan apa yang berlaku. Mesti kena maklumkan apa yang berlaku, iaitu maksudlah siapa, di mana, bila, apa subjeknya, ya. Kemudian barulah terangkan bagaimana atau mengapa dia berlaku. Disebabkan oleh hujan, disebabkan oleh itu, disebabkan oleh ini, banjir apa semua. Itu jenis-jenis yang macam itu.
kena ada. Mengapa dia berlaku? Ini dalam sejarah. Dalam sejarah awak kena menulis, mesti kena jelaskan mengapa dia berlaku. Apa yang berlaku, siapa, di mana, apa semua tu, kemudian bagaimana dia berlaku. Ini dua perkara yang penting sekali. Kemudian, mengapa penulis mengatakan begitu? Itulah kita kena faham. Okey. Jadi maksudnya di situ, ahli sejarah dia akan terlibat dalam satu dialog dengan data dia, dengan sumber dia dalam skala yang besar. Maksudnya dia bukannya, okey, dia macam awak bersembang hanya awak dengan orang tercaya. Tapi kalau misalnya sejarah, bila dia jumpa satu dokumen, dia kena buka lagi dokumen, buka lagi, menyebabkan dia akan lebih besar, dan kadang-kala dia akan bertanya pula kepada, mungkin dia tak sekadar untuk relate antara satu dokumen dengan satu dokumen, buku dengan satu buku, pendapat yang sependapat. Mungkin dia akan terus bincangkan juga dalam seminar atau apa. Jadi dengan cara itu kita akan dapat pandangan daripada golongan profesional yang lain, sejarawan yang lain, kita boleh dapat mungkin. Kemudian apakah penulis hujahkan dan dengan tafsiran itu, ya, apa yang dihujahkannya. Ini kita tahulah. Kemudian yang ketiga, ya, kemudian kalau kita lihat itu dari satu segi yang lain, ini bermaksud kita kena menyatakan, bila kita menulis sejarah tu, kita kena menyatakan apa yang berlaku, siapa, di mana, bila, mengapa, apa subjeknya, ya. Ini kena tahu. Kemudian tugas sejarah lagi ialah menghuraikan bagaimana dia boleh berlaku. Itu kena ingat tu. Okey, menerangkan bagaimana dia berlaku. Okey. Yang kedua, mengapa penulis mengatakan begitu? Yang pertama, apa yang dikatakan oleh penulis. Yang kedua, mengapa penulis mengatakan begitu? Jadi ahli sejarah seolah-olah macam dia terlibat dalam dialog besar-besaran. Kadang-kadang bukan saja antara buku dengan buku, dialog ni antara dokumen dengan buku, tapi antara ekspertis dengan ekspertis. Seorang sejarawan dia akan berbincang dengan sejarawan yang lain juga. Ya? Maksudnya bukannya satu yang apa? Maksudnya bukanlah sekadar kita baca satu dokumen dah cukup, tak. Dia ada banyak lagi. Kemudian satu lagi kena tahu, adakah penulis berhujah dengan tafsiran, ya, adakah penulis menghujahkan hujahnya dengan mengambil dengan bertujuan untuk bersaing, untuk melawan dia punya itu rival dia, saingan dia. Misalnya dia sama-sama sejarah Vietnam, saya mengatakan begini, dia mengatakan begini. So saya menulis adalah untuk untuk menafikan kenyataan-kenyataan musuh saya lah, musuh dari segi dari segi penulisan lah. Itu. Adakah saya punya tujuannya begitu? Kalau tafsiran saya based on itu, okey. Kemudian kita lihat pula apa yang berlaku. Kita lihat apa yang berlaku. Kemudian barulah kita kata apakah hikmah yang diterima yang cuba dicabar atau dirumitkan oleh pengarang. Contohnya bila kita berhujah pada satu perkara tu, apa impact dia? Macam contoh, saya berhujah dengan seorang profesor di UM tentang konsep hubungan diplomatik antara Melaka dengan China. So apa hikmah yang saya boleh dapat? Maksudnya saya boleh memahamkan dia bahawa konsep hubungan diplomatik ini hanya wujud selepas Westphalia Conference. Tetapi sekarang ni awak guna 300 tahun sebelum tu. Jadi dah tentu tak valid. Itu hujah. Dia mengatakan bahawa namanya hubungan ialah diplomatik ya. Itu gitulah jadinya. Jadi sebab itu kita kena faham mengapa kemudian apakah agenda yang lebih mendalam yang mungkin diwakili oleh usaha ini. Contohnya
katakan orang bercerita pasal kapitalisme, golongan komunis bercerita-cerita untuk menggulingkan kapitalisme. So apa yang kita buatlah, apa hikmah yang diterima, apakah agenda yang lebih jauh daripada usaha untuk menggulingkan kapitalisme. Mungkin ada satu lagi, iaitu untuk menegakkan sistem yang berteraskan kepada agama. Mungkin itu. Jadi kita kena bila kita nak menulis tu, kita kena faham benda tu. Kita kena baca betul-betul. Kemudian untuk mewajarkan pengurangan populasi orang asli di Amerika Syarikat, apa dia? Ya, apa dia, apa nama tu, adakah usaha ini ada satu usaha yang baik untuk menyokong dakwaan bahawa kerajaan harus melaksanakan dasar tertentu. Ini kadang-kadang dokumen-dokumen dia jadi macam itu. Inilah soalan 5 yang kamu kena ingat, sebab bila kamu buat research nanti, benda ni sangat penting. Okey. Kemudian kita tengok di manakah penghujah pengarang tu kita anggap sebagai lemah ataupun dah rosak lah, terdedah sebagainya. Jadi itu kita kena faham bahawa ahli sejarah yang baik lah, dia cuba buat dia boleh cuba buat kes bahawa kesimpulan atau tafsiran tu adalah betul. Seolah-olah macam semua analisis itu dan rumusnya ada kesimpulan. Jarang juga kedap utara, satu lagi tu utamanya yang barulah, yang mencabar atau menyapu. Kemudian satu lagi, pada titik manakah pengarang tu terdedah. Kadang pengarang banyak, ada artikel-artikel tu pengarang banyak. Jadi menyebabkan dia ada benda yang dia terdedah di situ, yang menyebabkan orang lain boleh akses. Itu. Baik. Kemudian kita tengok lagi, apakah tafsiran lain mengenai bukti pengarang? Contohnya pengarang kemukakan bukti-bukti ini, ada tak kemungkinan bila you baca, you analisis, you akan come out satu tafsiran baru? Kalau ada, you nyatakan. Jadi maksudnya bila you ambil paper tu, you akan kritik dia punya penulisan semua sekali berdasarkan kepada fakta lah, contohnya. Kemudian pada titik manakah logik penulis tu mudah diragui? Misalnya bila disebut ini, disebut misalnya katakan dia kata kekalahan Melaka tu disebabkan oleh orang Melaka berperang pakai pedang, saya kata. So agak diragui sebab dia mempunyai hubungan yang sangat baik bukan saja dengan Turki tapi juga dengan Jepun, dengan China. Takkan dia tak ada obat bedil kot. Jadi dia akan kita akan komen lah di mana yang dia punya jawapan tu tak begitu ataupun meragukan lah. So kita kena reject lah situ. Kemudian kita tengok pula mana bukti yang agak terlalu simple ataupun tidak kuat. Mana bukti yang tak kuat tu. Pada titik manakah logik penulis disyaki? Maksudnya apa yang kita tulis tu orang dah boleh syak. Contohnya sebagaimana saya kata, ada seorang profesor bentang tentang masjid, tentang pondok, tentang pondok. Jadi bila terang tentang pondok tu, kebetulan di depan tu ada orang yang expert tentang pondok, so dia akan tanya lah. Jadi dia tanya tu, yang pentingnya bukan tanya tu, yang pentingnya macam mana you jawab tentang evidence tu. Itu satu lagi itu kena faham. Bila orang tanya awak pasal Malaysia, pasal sejarah zaman-zaman Mat Kilau, dan awak pun terang kan, bila awak terang orang tahu setakat mana ilmu awak. Itu kita kena faham lah. Kemudian jika kes pengarang lemah, apakah kepentingan ini untuk hujah keseluruhannya? Sama ada perlu ke kita kalau pengarang tu lemah, kita kena berhujah dengan dia. Perlu, tapi dalam situasi yang orang lain tak ada. Kalau orang lain ada, mungkin dia tak akan selesai benda. Okey? Sebabnya bila kita itu. Kemudian satu lagi, kita mentafsir pula. Kita tafsir mesti bukunya, data-datanya,
mempunyai kaitan dengan tajuk atau buku yang dah ada. Contohnya, adakah bila kita baca yang kedua ni, sumber kedua, kita kena tanya diri kita bila kita baca, adakah dia ada tak pengarang menggunakan sumber lain? Ada tak dia menggunakan sumber lain? Sebab tu mungkin dia, ya. Ataupun kita katakan pada titik manakah logik penulis Syakhi? Maksudnya banyak ke atau satu je? Kalau banyak kena buat balik lah. Jika pengarang lemah, apakah kepentingan ini untuk hujah secara keseluruhan? Itu kalau. Jadi semua ni sebenarnya berkaitan dengan sumber ni bukanlah satu yang mudah. So kita kena faham dulu sebenarnya. Okey. Baik. Ada. Baik, kita rehat dulu dalam 5 minit sebelum kita sambung balik. Okey. 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 Baik, kita rehat dulu 5 minit ya. Baik, Doktor. Baik. Baik, kita sambung lagi dah. Ya. Okey, ini yang bahagian ketiga tadi, mana kita pergi pada bahagian 3. Kalau kita baca sumber-sumber misalnya buku-buku, satu perkara yang kita mungkin akan kena tanya lagi ialah di manakah kelemahan pengarang dalam penulisan? Ya, kita tengok di mana kelemahan pengarang dalam penulisan. Bukan maksud kita nak mencari kelemahan dia, tapi kita nak mencari di manakah bahagian-bahagian yang mungkin kita boleh baiki, kita boleh tambah baik. Itu dipanggil gap tu. Jadi biasanya ahli sejarah yang baik, dia biasanya dia akan cuba sedapat mungkin untuk menghasilkan satu rumusan yang baik. Ya, rumusan yang baik, rumusan yang tepat, rumusan yang tidak ada syak wasangka, rumusan yang tidak ada elemen-elemen yang berkaitan dengan apa nama tu, agak-agakkan, ya, tak ada. Dia semuanya dia akan pergi kepada sumber. Ada sumber macam ni, maka dia akan kata, dan dia tak akan sorok sumber-sumber tu. Tapi biasalah, apa nama tu, ada juga kes-kes yang kita panggil sebagai kes-kes yang terpencil, di mana kita dapati ada yang apa nama tu terdapat juga dalam kalangan mereka yang cuba menyorokkan bukti, ya, dia jumpa bukti yang banyak, sumber yang banyak, tapi
Misalnya dia menulis tentang seorang tokoh tu, jadi yang mana yang dia ni jenis apa? Katakan dia nak menyokong, nak menunjukkan tokoh tu hebat, so dia pun sorokkan yang buruk-buruk. Ataupun dia nak menunjukkan tokoh tu jahat, dia pun sorok yang mana yang baik-baik. Jadi ini semua adalah boleh berlaku, tapi apa nama tu? Biasanya orang yang penulis supahan ataupun penulis-penulis baru yang tak biasa. Jadi sebab itulah kita kena lihat betul-betul. Kemudian satu lagi mungkin kita akan lihat juga di mana di manakah hujah pengarang tu yang kita boleh katakan sebagai mendedahkan kelemahan dia. So yang itu yang kita akan ambil. Mana titik penghujahan dia yang memperlihatkan dia tu lemah. Jadi yang itu yang kita akan ambil, kita akan huraikan. Mungkin lemah tu kan dia tak jumpa sumber. Mungkin kita jumpa sumber. Jadi yang itu yang kita akan ambil, kita akan analisis. Kemudian manakah bukti-bukti yang digunakan tu adalah bukti-bukti yang lemah. Mana dia? So kita cari. Bila kita baca tu kita kena nilai. Oh ini bukti ni sangat lemah sebab satu je kes tu dah dilabelkan orang ni jadi macam ini. Dia jadi satu je kesilapan dia dianggap lemah dah. So benda-benda yang bukti-bukti yang sangat apa nama kita panggil sangat itu ni apa ni kita panggil sebagai apa nama tu bukti-bukti yang lemah ni biasanya kita akan cuba memantapkan lagi sebab tugas sejarawan tu disaling memantap antara satu sama lain supaya bidang tu akan menjadi sangat berkembang. Katakan saya sejarah Vietnam. Jadi saya tak akan marah kalau orang lain tulis sejarah Vietnam. Tapi saya akan sebab itu bila nak orang tulis artikel dia akan hantarlah kepada saya. So saya akan baca dan saya akan bantu untuk dia mencapai satu tahap penulisan yang baik. Itu kalau tapi walaupun dinilai tapi tak semua orang nilai dengan jujur. Ada kalanya biar lantak dia silap macam tu. Jadi masa tu yang kita bila kita baca kita kena tengok itu. Kemudian mungkin tak bila kita baca sumber-sumber dia tu bukti-bukti data-data yang digunakan mungkin tak ada tafsiran lain yang kita boleh buat. Bila kita membaca tu kan mesti mungkin ada. Mungkin orang tu sebab dia aliran dia konservatif, dia tak terfikir. Tapi dia fikir cara dia. Tapi kita ni yang aliran komunis, kita fikir cara ini. Dia ada apa nama tu? Perbezaan. Jadi perbezaan-perbezaan inilah yang menjadikan apa nama tu kepelbagaian dalam sesuatu aspek. Sumber sama tapi kita katakan sebagai tafsirannya berbeza. Kemudian yang seterusnya kita akan lihat pula dekat mana yang logik kan ataupun logik yang dikemukakan oleh penulis tu disyaki. Kita syak ini mesti dia ada yang disembunyikan ini. Dekat mana tu kita kena highlight kan. Ini dekat penulisan ni macam ada satu yang kita rasa kita syak penulis ni mengabaikan sumber-sumber tertentu ataupun kita lihat benda ni datanya tak cukup tapi penulis dah buat conclusion yang macam ini. Mungkin jadi macam itu. Jadi kita pun rasa macam mana pula macam ni. Jadi itu pun kita kena ambil kira dalam kita menulis. Jadi kalau terlalu banyak sangat lemahnya jadi lemahlah. Lemahlah penulisan tu. Ini saya cakap dalam konteks viewpoint yang zaman kami. Zaman awak saya tak tahu. Sebab zaman awak ni nak mendapatkan satu penulisan pun sakit. Pula kalau awak nak membuat evaluation macam ini. Kalau buat evaluation macam ini alamatnya tak ada buku yang boleh baca. Sebab itu orang di sekarang ni kalau ingat kalau zaman kami dulu nak menghasilkan satu artikel 9-10 bulan. Hari ni orang boleh buat 12 apa nama tu bulan tu boleh buat 6 artikel. Hebat tak? Hebat tak 6 artikel dalam masa 12 bulan? Dua bulan satu artikel. Siap. Tu hebat yang zaman awak. Ya. Hebat
Tak seronok Sangat kan? hebat tu doktor. Ha? Sangat hebat macam tu. Banyak artikel dia buat dalam jangka memang pendek. Itulah. Tak percaya tengoklah profesor-profesor tu. Boleh tengok macam mana dia punya penulisan. 1 tahun apa nama tu? 1 tahun boleh hasilkan 3 buku. Dah. Buku bukan artikel. Tu. Jadi tak apa. Cuma bila kita baca, kita akan detect titik kelemahan dia tu, tapi jangan kita pergi komen pula depan dia. Sebab hari ni nak mendapatkan satu penulisan pun susah. Itu yang berlaku banyak jurnal-jurnal yang terpaksa tutup lah. Kemudian setengahnya jika kes awak baca, alamak pengarang ni lemahnya. Awak kena cari satu perkara. Apa kepentingan untuk hujah pembuktian dia untuk keseluruhannya. Apa kepentingan ni? Misalnya dia akan menghujahkan bila buat tesis ada satu benda yang dia nak buktikan. So awak kena tengok apa pentingnya dia nak buktikan benda ni. Yang tu. Biasanya orang akan baca macam itu. Tesis. Apa-apalah tesis ke apa ke. Biasanya orang akan baca untuk apa dibuktikan benda ni. Itu yang saya selalu cakap tu. Orang katanya so what? Tak? Cakap tulis detail apa, so what? Kalau dah lemah sangat, kalau tak lemah, menyebabkan awak mempunyai mempunyai satu kemampuan untuk meyakinkan mereka lah. Itu. Baik, itu sumber sekunder. Baik, kalau sumber primer pula, macam mana kita nak baca? Okey. Baik, pembacaan yang baik ialah persoalan yang baiknya ialah bila kita membaca, kita sentiasa menyertakan diri kita dengan pertanyaan. Misalnya, yang pertama sekali dia, kenapa pula dia tulis kepada susah kerajaan kolonial ni dengan bahasa yang pelik sikit? Kan? Macam mana pula dia boleh mengatakan zaman itu tanah Melayu hidup dalam keadaan yang penuh dengan huru-hara? Mengapa dia keluarnya tu? Siapa orang yang tulis? Ini presiden. Dihantar ke mana? Kepada Governor General. Mengapa pula dihantar ke Governor General macam ini? So kita kena sentiasa ada bertanya. Bila dia dikemukakan bahawa ketika itu komunis sangat bermaharajalela sehingga menyebabkan ramai yang mati. Bila kita cakap mengapa dia bagi tahu ramai yang mati? Dia tak bagi tahu pula ramai bandit yang mati. Banyaknya komunis yang mati. Dia tak beritahu. Tapi yang diberitahu banyaknya tentera dan orang awam yang mati. Mengapa? So kita kena sentiasa bertanya, barulah kita akan buat satu kerangka perbincangan. Sebab itu bila awak tengok kadang orang menulis bukan dia menulis apa yang dia ambil daripada dalam buku, dalam dokumen sangat. Kadang-kadang kalau di arkib sini saya tak tahulah, saya pun jarang masuk arkib Kuala Lumpur ni. Saya ingat boleh kira dengan jari ya. Tapi ni saya cerita ni arkib di UK. Jadi rajinnya menulis gitu. Kita ingat dia menyalin. Tak payah salin, ambil gambar aja. Kalau arkib sini betul lah dia menyalin bagian nak selak tu sebab dia tak boleh ambil gambar. Tapi kalau di UK dia boleh ambil gambar je, buat apa disalin. Tapi peliknya menyalin bagian nak selak. Rupanya yang disalin tu ialah argument dia terhadap dokumen tu. Dia tulis sebab tu nombor muka surat berapa ni, dia pun tulis apa yang dijawab oleh dia nyata kemudian dia akan soal balik. Sebab tu tesis dia kalau kita baca penuh dengan menjawab soalan. Sebab tu bila tesis yang baik dia begitu. Seolah-olah macam bila kita baca tu, terjawab semua soalan. Itu macam mana cara nak menulis, itu kemahiran sendiri. Macam kalau awak biasa menulis, aku pasang kasut, aku sebuah basikal, aku seekor katak, mampuslah. Ya. Sebab apa Mak Saleh punya style, dia letak satu botol, okey, tulis apa yang you nampak, tulis pula, dah siap, okey, tulis apa yang terjadi kalau benda yang awak nampak tu berlaku sebaliknya. Kalau misalnya botol tu atasnya sepatutnya kecil, mulut dia tu kecil, tiba-tiba dia buat tempat letaknya kecil. Macam mana? Jadi maksudnya dia itu cara dia belajar di sana. Kemudian
Bagaimana kalau benda betul ditambah, kalau anda diberi peluang untuk tambah baik, awak nak tambah apa? Itu macam tu dekat sana. Jadi kalau dia tak ada, cuba buat karangan aku sepasang kasut, tak ada. Jangan memang padahal tu budak tadika je. Tadika tak ada belajar tinggi, belajar dua lah. Tu. Jadi maksudnya dia melatih kita membina pemikiran kita. Okey. Jadi kemudian satu lagi, ingat satu perkara lagi, bila kita baca sumber pertama sentiasa bertanya. Kita sentiasa bertanya pada diri kita dokumen-dokumen tu. Kemudian ingat satu lagi ialah uh, yang satu perkara yang perlu diingat ialah kita kena faham. Bila kita baca sumber pertama, ada beberapa perkara yang kita kena ingat. 3 perkara lah ya. Yang pertama, walaupun awak percaya bahawa anda tak dapat jawapan dia daripada soalan yang awak tanya tadi. Tapi awak boleh apa? Tapi awak boleh mendapat pemahaman daripada dokumen itu tentang kemungkinan jawapan yang akan membantu pemahaman kamu. Jadi bila awak baca satu dokumen tu tak ada yang boleh jawab awak punya soalan tu. Tapi satu perkara yang awak kena ingat, bila awak baca tu, awak dapat satu gambaran bahawa jadi nak tahu ni kita kena baca pula kalau ada surat daripada Governor General yang balas kepada dia. Naik pergi ke net, jumpa, baru kita jumpa. Dia macam tu. Jadi maksudnya kita dengan cara kita membaca dokumen tu, walaupun kita tak dapat jawapan, tapi dia boleh memandu kita untuk mendapat jawapan dengan cara kaedah yang pembacaan sumber yang berbeza. Okey. Kemudian yang seterusnya, nak baca sumber ni nak baca sumber utama ni, kita mesti kena ada imajinasi sejarah. Maksudnya, kita membayangkan kita duduk di zaman dokumen tu ditulis. Jangan kita bayangkan hari ni. Kita bayangkan kita hidup di zaman dokumen tu ditulis. Mesti kena baca dengan imajinasi. Itu kena faham tu. Ya. Kemudian satu lagi, yang pertama sekali, awak kemungkinan yang berkaitan dengan tadilah, bila awak baca mengapa pula misalnya perang antara Portugis dan Melaka. Mengapa Melaka menggunakan sekaupahan? Mengapa tidak menggunakan rakyat sendiri? Mengapa pula rakyat tu biasanya tinggal jauh daripada negara kuarter? Mengapa negara kuarter Melaka tu dipenuhi oleh saudagar India Muslim dan saudagar Arab? Kenapa orang saudagar Cina, saudagar Jepun? Mengapa pula rakyat dia pun tak boleh menyumbang? Dia hanya jadi sebagai sebagai emporium saja. Orang ni datang beli, orang ni balik, orang ni ambil barang Eropah, dia balik ke China, orang Eropah datang ambil barang China, bawa balik ke negara dia. Mengapa dia tak ada jual barang dia sendiri? Maksudnya awak kena tanya-tanya macam itu, kena sentiasa. Jadi baru kita bayangkan kemungkinan kepada jawapan tu, dan barulah kita bayangkan, kita tulis apa kemungkinan jawapan tu, walaupun tak ada dalam tu, tapi apakah kemungkinan jawapannya pun kita kena jawab. Terang alasan awak satu lagi, mengapa awak beri jawapan begitu. Okey. Ini bila kita nak baca sumber pertama lah. Okey. Yang seterusnya ialah kita nak menilai. Ya. Kita nak menilai teks sumber utama. Yang pertama kita akan letak dalam dia seolah-olah saya telah membangunkan akronim yang boleh membantu membimbing penilaian kita terhadap teks utama. Contohnya kertas ataupun ataupun kita buat apa? Kita ambil dalam bahasa Inggerisnya paper. Paper yang pertama purpose. Maksud tujuan penulis menyediakan dokumen. Itu paper tu, itu purpose dia. Yang kedua, PA dia itulah argument. Argument dan strategi, hujah dan strategi yang digunakan untuk mencapai matlamat penulisan tu. Maksudnya orang ni siapa yang menulis ni? Setiausaha rendah kerajaan negeri. Mengapa dia tulis? Untuk melaporkan tentang salah laku residen. Mengapa dia buat itu laporan kerana salah laku tu boleh menyebabkan British akan berhadapan dengan penentangan daripada masyarakat setempatan. Seorang macam itulah. Maksudnya kita kena itu. Jadi kita kena tahu apa hujah dia, apa strategi dia.
yang digunakan untuk mencapai matlamat dia. Kemudian satu lagi, anggapan dan nilai. Kadang-kadang kita berbanyak apa yang kita tulis tu berkait dengan apa yang nilai yang kita pegang. Contohnya, you tulis tentang masyarakat, you tulis tentang masyarakat prasejarah contohnya. Jadi biasanya you kata, okey, prasejarah ni dia makan itu, makan ni yang dimasak, yang tak dimasak, kemudian ditinggalkan kerang dan sebab kulit kerang dan sebagainya. So mengatakan bahawa masyarakat ini tak mempunyai kemahiran yang bagus. Kemahiran dia adalah kemahiran yang lama. Kemahiran dia tak sampai tinggi lagi. Sebab apa? Sebab dia tak gunakan kulit kerang tu untuk buat kapur, saya kata. Jadi teknologi membakar kulit kerang ni masih belum wujud. Itu adalah kita anggap sebagai itu kita kita anggap itu sebagai anggapan dan nilai. Nilai yang kita pegang nilai hari ini. Sedangkan hari itu kita tak guna zaman tu. Sepatutnya kita kena fikir zaman itu mengapa dia tak gunakan kulit kerang untuk buat kapur. Satu kan. Jadi mungkin juga bila kita tengok balik, zaman dia orang tak makan sirih. So nak buat kapur buat apa? Kalau kita ambil value zaman dia, anggapan kita terhadap nilai yang dia pegang. Untuk apa? Untuk apa dia nak pakai kapur? Dia bukan makan sirih. Orang ni pula orang Rusia. Contoh. Okey. Kemudian yang keduanya kita tengok dari segi epistemologi. Epistemologi maksudnya menilai kandungan kebenaran suatu dokumen tu. Kita menilai kebenaran konten suatu dokumen tu. Itu maksud epistemologi. Kemudian kita kena satu lagi apa yang kita perlu buat ialah dalam menilai primary sources ni ialah mengaitkan kepada teks-teks atau dalam dokumen-dokumen yang lain. Kita kaitkan apa yang kita dapat dengan dokumen-dokumen lain. Sama ada dokumen daripada arkib yang sama ataupun arkib yang lain. Contohnya, sama ada kita ambil daripada arkib UK, jadi kita banding mungkin dokumen lain sama ataupun kita ambil daripada arkib Belanda yang juga merupakan kita boleh katakan itu zaman yang samalah. Okey. Kemudian kita tengok pula tujuan. Begitu juga itu satu lagi bila kita melihat tentang konsep konsep dokumen pertama ni, kita kena tengok juga tujuan. Yang pertama, siapa pengarang dan apakah tempatnya dalam masyarakat. Adakah dia ketua kampung ke ataupun dia ni hanya sekadar pekerja-pekerja tukang kipas ke dalam pejabat sebagai. Terangkan mengapa anda wajar berfikiran demikian. Mengapa? Kemudian yang kedua, tujuan apakah yang boleh atau mungkin berdasarkan teks dan mengapa. Sebenarnya bila baca, mungkin selepas ni dia akan jadi macam ini. Bila tengok pada report daripada tu mengatakan terlalu banyak aktiviti pelaburan, selepas ni mungkin British akan hantar lebih banyak kapal tentera laut. Saya kata. So kita kena ada satu apa? Kita kena ada satu pertanyaan. Apakah yang boleh atau mungkin berdasarkan teks itu dan mengapa? Sebab kepentingan British dalam perdagangan di Asia Tenggara sangat tinggi. Jadi kalau banyak lanun, jadi akan membahayakan mereka. So sebab dia hantar. Maksudnya kena ada, kita kena berfikir macam itu. Dia kena fikir macam itu. Kemudian mengapa penulis menyediakan dokumen itu? Itu satu lagi. Adakah dia penulis ni menulis dokumen tu kerana dia hendakkan British terus mengekalkan pasukan dia di situ, ataupun adakah dia menulis dokumen yang mengatakan bahawa di Laut Cina Selatan banyak lanun tu untuk memastikan untuk membolehkan tentera British dihantar lebih banyak so dia boleh berehat sikit, ataupun dia dengan cara dia memberi kenyataan itu jadi British akan meletakkan bahawa prioriti dia ialah bajet dia adalah kepada pasukan itu. Mungkin dia nak bajet banyak. Jadi benda-benda yang begini kita kena ada satu pertanyaan. Pertanyaan, mengapa penulis menyediakan dokumen itu? Kemudian apakah peristiwa yang membawa kepada penulisan dokumen itu?
Misalnya misalnya selepas Tet Offensive, so British hantar dokumen surat kepada susah tanah jajahan British mengatakan bahawa kita harus keluar daripada Vietnam. Sebab apa? Sebab penulisan ni dia keluar kenyataan tu selepas berlakunya Tet Offensive. Berlaku saja Tet Offensive, berarti dia pun rasa macam British kena keluar lah daripada sini. Kita tak larat nak lawan komunis ni. Itu sebabnya menyebabkan dia akan bincang pula dengan Amerika. So Amerika pun mengatakan satu yang sangat memalukan sebab beribu-ribu orang tentera Amerika mati pada masa Tet Offensive. So itu menyebabkan diisytiharkan doktrin Nixon yang menarik keluar tentera Amerika daripada Vietnam. Contohnya dia ada pemikiran-pemikiran yang begitu. Apa yang kemudian apa peristiwa yang membawa kepada terhasilnya dokumen itu, Tet Offensive ni saya kata. Kalau itulah baik. Kemudian satu lagi yang kita lihat, apakah yang dipertaruhkanlah, seolah-olah apakah yang kepentingan, apakah kepentingan pengarang dalam teks ini. Kalau kita tengok situ, yang menulis tu ialah pegawai tentera laut, komander. Apa kepentingan dia menulis itu, sedangkan hanya nak maklumkan aktiviti Lanus semakin banyak sebagai apa. Sedangkan British pun tahu, tapi mengapa dia buat kelanjutan. Jadi kita kena tanya dalam arti kita. Jadi bila kita tanya, kita kena tulis pertanyaan itu. Jangan kita tanya lebih kurang, betul, nanti kita akan lupa. Setiap pertanyaan kita tulis. Yang ni lah kalau kita pergi ke UK, yang banyak orang profesor-profesor tu sentiasa menulis. Bila dia baca dokumen tu, dia akan tulis. Padahalnya tak payah dia nak tulis. Kalau dia setakat nak ambil dokumen tu, dia ambil gambar je. Tapi dia baca dalam tu, kemudian dia tulis soalan dia terhadap dokumen itu. Itu. Jadi daripada situ maka berkembanglah dia punya argument, jadi menyebabkan tesis semakin mendalamlah perbincangan dia. Ya. Jadi begitu itu satu. Sebab itu kita kena lihat apa yang nak dibuktikan dalam teks ni, mengapa pula kita mengatakan begitu. Semua kita kena jawab ni. Apa buktinya dalam teks yang memberitahukan bahawa matlamat orang ni. So kita kena, itu bila kita membaca itu teks tu, itu benda yang kita nak ambil. Jangan ambil maklumat saja. Sebab apa? Kalau ambil maklumat saja, nanti awak akan salin saja apa yang ada dalam dokumen dan letak dalam tempat awak buat permulaan dan buat penutup. Jadi tak ada apa-apa nilai awak punya tesis. Tesis mesti ada benda gini. Apa bukti dalam teks yang memberitahu perkara ini? Kalau ada, memang ia akan tulis. Jadi itu menjadikan satu tesis yang kuat. Kemudian satu lagi, bila baca satu dokumen surat ataupun apa-apa dokumen semua pertama, kita kena tanya, adakah dia mempunyai tesis? Tesis ni apa dia? Apa yang dia nak buktikan melalui surat tu? Ada tak benda yang dia nak buktikan melalui surat tu? Mesti ada. Jadi kalau ada, ini tesis dia. Kita tulislah dalam satu ayat tesis tu. Ya. Baik. Kemudian baru kita tanya, adakah ini tesis? Kita kena tanya balik setiap benda tu. Sebab tu buat research ni lama. Tapi hari ni orang zaman awak ni, orang boleh buat dalam satu artikel boleh buat dalam masa satu bulan siap satu artikel. Memang hebat orang zaman awak ni. Okey. Kemudian kita pergi tengok pula dari segi hujah. Okey. Kita kena tanya, apa yang cuba dibuktikan oleh teks itu? Apa yang nak dilakukan oleh teks itu? Bagaimana teks itu mengetengahkan kes? Dan apakah strategi? Apakah strategi untuk mencapai matlamat itu? Matlamatnya macam mana? Apa dia strateginya? Kemudian bagaimana dia melaksanakan strategi itu? Jadi ini persoalan-persoalan yang kita sangat penting untuk melahirkan hujah atau penghujahan dalam tesis atau argument dalam tesis kita. Itu satu. Yang kedua, kita tanya apakah khalayak yang dimasukkan dalam teks tu. Maksudnya dia tulis dokumen tu untuk siapa? Untuk ditujukan kepada
apa nama tu menteri-menteri di London ke, ataupun dia nak tunjuk kepada masyarakat awam ke, atau dia nak tunjuk kepada Queen ke, ataupun dia nak tunjuk kepada penduduk tempatan, pembesar tempatan ke. Jadi kita kena faham dulu matlamat teks itu. Kemudian bagaimana teks, kemudian satu lagi ni, kemudian bagaimana boleh mempengaruhi strategi retorik dia. Macam mana? Jadi bila dia tulis itu, jadi dia sangat menarik perhatian seluruh rakyat Amerika. Macam contohnya bila berlaku insiden Teluk Tonkin, tentera Vietnam Utara menembak kapal perang Amerika, jadi orang Amerika semua rasa tercabar. Jadi menyebabkan Kongres meluluskan bajet untuk Amerika menghantar tentera dia dan membedil Vietnam Utara. So benda-benda yang macam ni adalah dia melihatkan apa? Dia memperlihatkan strategi yang digunakan oleh penulis untuk mengubah situasi di negara dia. Itu. Jadi sebab itulah kita kena faham di sini. Apakah kelayak siapa? Kemudian bagaimana dia boleh mempengaruhi surat tu, boleh mempengaruhi strategi dia untuk berjaya dan sebagainya. Sebut contohnya. Apa dia contoh dia? Okey, apa dia contoh dia? Okey. Okey, kemudian kita tengok lagi apakah hujah atau kebimbangan yang dijawab oleh pengarang. Yang dijawab oleh pengarang yang tidak dinyatakan dengan jelas. Dia dah jawab dah apa yang dia nak, cuma tak jelas. Okey. Tak clearly state, maksudnya tidak jelas dinyatakan. Jadi berikan sekurang-kurangnya satu contoh yang mengatakan bahawa penulisan pengarang surat ni seolah-olahnya menyangkal pendirian tidak pernah menyatakan dengan jelas. Yang tidak dinyatakan dengan jelas. Tadi dikata lain, tiba-tiba ni dikata macam seolah-olahnya mirip pada lain. Sebab dia tak akan tulis secara detail, secara direct, tak dia akan tulis secara yang inilah kita panggil sebagai yang agak apa kita panggil? Hint-hint lah. Dia tulis dalam bentuk hint-hint lah. Biasanya jadi kedudukan ini sangat aktiviti lanun yang banyak di Selat Melaka ni sangat merunsingkan para pedagang dan sebagainya. Itu hint dia lah supaya pihak British menghantar banyak tentera. Itu hint dia lah supaya pihak British kekurangan peralatan, kekurangan keuangan menyebabkan pihak British di sini tidak mampu untuk menjadikan kawasan itu bebas lanun. Jadi maksudnya dia nak tambahan yang banyak. Itu sebabnya kita kena ada strategi retorik dia tu kita kena faham. Dan baru kita masukkan contoh itu dalam penulisan kita. Barulah kita boleh come out satu pembuktian bahawa apa yang dinyatakan oleh perkembangan yang berlaku di Laut Cina Selatan dalam tempoh pentadbiran British di negeri-negeri Melayu Bersekutu tu adalah banyaknya adalah bertujuan untuk mengekalkan kedudukan tentera di situ, bukannya untuk menyatakan kebenaran. Itu kita boleh kemukakan. Kita boleh kemukakan begitu. Terangkan apa yang kita fikir itu penting. Kemudian yang seterusnya ialah adakah kita fikir pengarang ni boleh dipercayai ke tidak? Tu. Kita kan tahu bila kita dah baca dokumen tu semua, pengarang dokumen ni boleh kita percaya ke tidak? Jadi guna sekurang-kurangnya satu contoh khusus untuk menerangkan sebabnya. Jadi kena tulis. Semua tu kena tulis dalam kita punya perbincangan. Bukan kita salin balik apa yang ada dalam apa? Apa yang ada dalam dokumen. Tapi ada seorang masa saya tengok tu researcher, dia ambil petikan dokumen tu and then dia terus hujah. Dia terus hujah dalam penulisan. Itu ada satu cara lagi. Tapi biasanya orang yang dah memang mempunyai kemahiran menyelidik yang tinggi. Boleh sampai ke tahap tu, kalau awak mungkin boleh sampai lah agaknya. Okey. Dan pastikan juga anda menerangkan prinsip retorik atau logik yang menjadi petikan ini boleh dipercayai. Contohnya bila yang ambil satu petikan, jadi awak katakan orang ini tak boleh dipercayai sebab kenyataannya bercanggah dengan dokumen yang dikemukakan oleh surat yang dinyatakan dalam surat khabar
British dan juga surat khabar Belanda. Okey, jadi penulisnya tak boleh dipercayai kan dia punya unsur-unsur untuk memperdayakan pegawai tanah jajahan British. Okay. Jadi awak beri contoh, berilah juga explanation mengapa begitu, dan daripada situlah baru kita boleh katakan bahawa kenyataan apa nama tu tokoh ini melalui suratnya kepada Setiausaha Tanah Jajahan adalah tidak boleh dipercayai disebabkan oleh ini. Jadi kena masuk. Jadi dalam penulisan nanti akan masuk juga, ya. Okey. Setakat ni boleh faham ke? Ha? Setakat ni boleh faham ke? Ke nak rehat dulu? Setakat ni boleh. Ha? Setakat ni boleh Doktor. Boleh. Tak payah rehat dulu lah. Ha? Dah rehat dalam berapa minit Doktor? 5 minit Doktor. Nak rehat juga? Okeylah, kita rehatlah 5 minit. Terima kasih Doktor. Baik Doktor. Okey. Okey.
Baik, kita sambung lagi. Baik, jadi kalau kita tengok satu lagi berkaitan dengan bila kita baca sumber pertama, kita kena ada satu macam andaian lah. Kita kena berandaian untuk membolehkan kita bergerak dengan sumber tu. Kalau misalnya kita hanya terima saja sumber tu, nanti akhirnya kita hanya menyalin saja. Jadi kita kena ada andaian pula. Bagaimana idea atau nilai dalam sumber dalam suatu sumber tu berbeza dengan idea atau nilai zaman kita. Jadi kita kena senaraikan at least dua. Macam contohnya masyarakat yang tahun 70-an tu kita dapati kerana kurangnya keterlibatan dia dalam isu-isu kenegaraan ni, dia tak tahu bahawa British masuk pun dia tak tahu. Maksud contohnya British buat perjanjian dengan Raja Abdullah pun orang Perak tak tahu. Macam gitu. Kenapa? Masalah kekangan-kekangan dia segi itunya sini. Jadi itu menyebabkan tak ada pun sebarang orang yang terlibat untuk menentang atau sebagainya kecuali orang yang rapat dengan sultan saja. Sebab apa? Dia pun tak tahu benda tu berlaku. Dan dia pun tak tahu benda apa konsep dia pun tak tahu apa yang dia patut buat. Itu contohnya lah. Jadi beri senarai-senarai 2-3 benda bila kita buka satu dokumen tu. Kemudian apa anggapan dan prasangka pula yang kita boleh kemukakan bila kita baca teks ni. Contohnya, apakah bahagian teks tu yang mungkin kita rasa zaman ni tak menyenangkan lah, tapi mungkin masa zaman tu boleh diterima. Contohnya layanan daripada orang yang kerabat-kerabat bergelar ni terhadap orang awam. Berarti kalau misalnya lalu tengok dia seperti diceritakan oleh Abdullah Mushi, bila dia lalu saja dekat reban ayam dia tengok penuh, dia pandang je pengikut dia habis terjar semua sekali, reban tu tinggal akhirnya kosong. Mungkin kalau hari ni kita tak boleh terima. Tapi kalau zaman itu, apa saja yang dibuat oleh pemimpin ataupun orang besar, benda tu mungkin boleh diterima. So kita kena faham benda tu. Andaian-andaian tu kita kena faham sebelum kita memulakan kita punya penilaian atau sebagainya. Ya, bukannya kita terus baca, terus ambil nanti gitu. Kita kena pertanyaan-pertanyaan, andaian-andaian begini perlu ada. Okey. Kemudian satu lagi, nyatakan nilai yang kita pegang pada subjek tu. Pada benda yang kita baca tu, jadi kita tengok macam rakyat tidak boleh lebih kaya pada pemimpin. Nah, maksudnya, adakah benda ni, nilai ni kita boleh terima? Dah tentu zaman hari ini tak boleh terima, tapi zaman itu boleh terima. Maksudnya pemimpin tu akan sentiasa di atas kerana dia adalah pelindung kita. Contoh. Okey. Kemudian petik sekurang-kurangnya satu contoh untuk membolehkan. Jadi bila kita petik, jadi yang itu adalah petikan yang kita tulis adalah pandangan kita berasaskan kepada argument kita tadi. Boleh jelas tu? Kena faham betul-betul tu. Okey. Kemudian bagaimana perbezaan antara nilai kita dan nilai pengarang boleh mempengaruhi cara kita memahami teks. Misalnya bila kita baca surat yang ditulis oleh Franz Swettenham kepada Sir Andrew Clark, so kita fahamlah bahawa Franz Swettenham ni dia lebih berminat kepada cara hidup masyarakat setempat berbanding dengan Sir Andrew Clark yang masa tu tidak berminat dengan cara hidup masyarakat di setempat. Jadi itu menyebab berlakunya clash. Contohnya lah. Jadi itu sebabnya bila kita tengok Franz Swettenham menulis mengatakan bahawa kehidupan masyarakat di Perak ni begini. Jadi bila kita tengok di situ pula, bila dia tulis macam tu menyebabkan dia dianggap sebagai memihak kepada penduduk tempatan, maka dia pun ditukarkan. Itu maksudnya kita kena ada itu. Kita kena faham bahawa pandangan Sir Andrew Clark sebagai Gubernur Jeneral lain dengan Franz Swettenham sebagai seorang residen. Jadi itu kita kena faham. Jadi bila kita faham tu barulah nanti bila apa-apa dalam kita pula mengendalikan sesuatu tu, kita tidak akan terjebak dengan benda ni lah. Okey. Kemudian pilih perenggan mana dari sumber sekunder yang telah dibaca. Nyatakan di mana teks tu mungkin dan nota kaki ke apa ke, terangkan sebab dia dalam nota kaki tu. Jadi itu kemudian kita lihat jadi itu caranya apa?
kalau kita lihat di situ, bila kita terangkan perbezaan nilai, kalau setengah orang di hari ini dia suka berterus terang saja. Tapi kalau zaman British ni dulu, awak berterus terang lagi mudah awak kena pindah. Ya, tu contoh sebab itu dah sekejap residen di Pahang, sekejap residen di Melaka, di Johor, residen di di Sungai Ujong, macam-macam lah. Dipindah-pindah sebab bila dia melihat ada kecenderungan untuk memihak kepada penduduk tempatan, dia dipindahkan. Jadi benda-benda ni kita boleh lihat. Dan mungkin kalau kita nak renung seketika, benda tu ada lagi tak sekarang? Ada lagi tak sekarang benda ni? Jadi kalau ada, tandanya negara kita, masyarakat kita tak maju lagi. Okey, baik. Jadi semua satu lagi kita kena lihat ialah beri sekurang-kurangnya satu contoh tentang, mesti kena bagi contoh bila kita argue macam ni. Okey, baik. Seterusnya ialah kita tengok dari segi epistemologi. Okey, epistemologi ni ialah ilmu dia. Jadi yang pertama kita kena tanya diri kita, ataupun kita kena tanya kepada dokumen itu, bagaimana teks ni boleh menyokong salah satu hujah yang terdapat dalam sumber sekunder yang telah kita baca. Kita sedang baca apa? Sedang baca sumber primer. Tiba-tiba kita pernah baca dalam sumber sekunder yang berbeza pandangan dengan ini. Jadi macam mana teks ni boleh menyokong, boleh dijadikan salah satu hujah untuk menyokong atau menolak apa yang pernah dinyatakan oleh sumber sekunder atau tafsiran orang lain. Tu. Kemudian satu lagi ialah pilih perenggan mana dalam sumber sekunder tu yang kita telah baca. Kemudian nyatakan di mana teks tu mungkin merupakan nota kaki yang sesuai. Contohnya bila kita nak berhujah, kita kena ambil nota kaki tu, kita kena ambil teks tu. Kemudian kita akan hujahkan dalam nota kaki. Sebab kadang-kadang kalau kita hujah di dalam, dia akan mengganggu penulisan kita. Itu untuk dielakkan lah. Baik, kemudian petikan, terangkan sebab-sebab yang mengatakan bahawa terdapat perbezaan ataupun antara dua tu, dan kita kena tahu yang mana satu yang tak tepat. Sumber yang hasil orang tulis tu tak tepat, ataupun sumber kita ni yang boleh diragui. So semua kena kaji lah. Kemudian apa jenis maklumat yang didedahkan oleh dokumen yang kita baca, teks dokumen yang kita baca tu, yang kita katakan sepatutnya tidak didedahkan. Contohnya dia menulis di dalam tu tentang keburukan residen, kemudian dia hantar surat secara peribadi. So kita kata patut dia tak dedahkan benda ni kepada Governor General, sebab Governor General memang tak suka kepada orang yang memburukkan pegawai dia. Jadi dia harap nak boleh pegawai itu ditukar, rupa-rupanya dia dihantar balik. Contoh, pegawai kerani tu yang dihantar balik. Maksudnya kita kena ada itulah. Maksudnya bila kita nak mendapatkan ilmu ni, persoalan, pertanyaan demi pertanyaan kita kena ada, dan kita kena jawab melalui data yang kita ada. Kalau tak ada data tu, kita kena cari. Sebab itu setiap kali pertanyaan kita kena tulis. Tu kena ingat. Sebab tu kalau orang buat research, orang buat thesis, kadang-kadang satu buku tebal macam apa? Macam saya dulu macam ni lah. Buku-buku macam ni lah yang saya guna dulu, penuh dalam ni soalan-soalannya berkaitan dengan apa yang saya nak tulis. Ya, kalau nak tunjuk pun awak tak boleh nampak ni. Ya. Ini soalan-soalan macam ni macam ni lah. Nampak tak? Ya? Boleh nampak? Nampak doktor. Nampak tulisannya. Apa dia? Tapi tak tahu tulisannya kata apa. Tulisannya nampak. Dia macam tu lah. Maksudnya yang dituliskan tu ialah berkaitan dengan apa persoalan yang kita nak jawab, dan apakah persoalan yang ada dalam buku, dalam teks tu yang kita rasakan tak sepatutnya lah didedahkan, tapi didedahkan juga. Mengapa? Jadi kita kena jawablah benda tu dalam perbincangan. Bila kita kita menulis seolah kita berbincang bersama dengan diri kita.
Lepas tu barulah kita boleh bincang dengan orang lain sebab kita dah faham. Tu ceritanya. Boleh tanya kalau dalam satu grup research kita boleh tanya. Tak dapatlah macam tentang maklumat tentang ini. You tahu tak? Jumpa tak dalam dokumen-dokumen? Tu. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita pun tak tahu dalam dokumen mana bahan tu ada. Sebab tu orang yang mengkaji sejarah ni kalau buat masters ke PhD ke, separuh kehidupan dia dalam arkib lah. Kalau itu cerita dia ataupun dalam library lah. Okey. Kemudian cuba apa nama tu? Kemudian satu yang ketiga yang ketiganya kita kena faham dari segi epistemologinya ialah jadi cuba tunjukkan daripada teks kita tu yang manakah merupakan tafsiran pengarang. Pengarang tu sendiri buat tafsiran ataupun yang benda tu memang betul-betul berlaku. Sekarang tunjukkan satu contoh fakta sejarah. Tunjukkan satu fakta sejarah tu yang memang tak boleh dipertikaikan lah bila you baca mana-mana buku pun ditulis benda yang sama. Yang kita boleh pelajari daripada teks ni. Maksudnya, yang kita bila kita baca buku tu berbeza dengan teks ini. Jadi bila kita baca, kita ambil satu fakta tu, kemudian kita kena bahas dengan teks yang kita jumpa. Samaan atau tak sama ni. Okey. Lepas tu, seterusnya ialah kaitkan. Okey. So, kita kena kaitkan apakah corak atau idea yang diulang sepanjang pembacaan. Awak dah baca dokumen tu A sampai Z, apakah dia corak atau idea yang sentiasa diulang-ulang dalam tu. Apa perbezaan utama yang muncul pada dalam kalangan mereka lah. Mana yang kamu rasa lebih boleh dipercayai ataupun yang mana awak rasa lebih dipercayai atau boleh dipercayai, setakat boleh dipercayai saja. Ini lebih dipercayai daripada ini. Yang ni setakat boleh dipercayai je lah. Jadi kena ada priority yang macam itu. Dan biasanya research macam ni, research yang besar-besar lah. Baru kita boleh jumpa benda gitu. Okey, beberapa konsep tambahan yang saya rasa akan membantu kamu untuk menilai sumber utama lah. Saya tak boleh ni kalau ikut kepada setengah universiti, macam contoh saya bagi tahu pada kawan-kawan kamu sekarang, macam contoh di Durham. Yang kita belajar hari ni tu ialah satu kursus di sana. Maksudnya setiap minggu tu akan ada dokumen. Nak baca dokumen dokumen diplomatik, dokumen perjanjian, dokumen laporan, dokumen. Nak baca setiap dokumen tu dibincang ke setiap minggu. Jadi sebab itu tadi orang sana, jadi awak boleh imagine macam mana nak jawab soalannya. Bagi satu dokumen, dia suruh awak ulas balik macam tadi. Sebab tu dia orang ni sangat, yang mana yang masuk universiti ni memang betul-betul universiti punya orang lah. Okey, kita tengok beberapa konsep tambahan. Yang pertama sekali, teks dan dokumen, pengarang dan penulis. Okey, dan penulisnya. Jadi, bila kita nak membaca, kita akan melihat benda ni. Teks dia, teks dan dokumen tu, kemudian siapa pengarang dia dan siapa dia menciptakan benda tu. Mungkin pengarang tu hanya mengarang saja, yang beri maklumat tu ialah, beri arahan tu ialah residen. Kita tak tahu. Tapi kita boleh tahu bila kita baca dokumen itu. Kemudian satu lagi ialah, yang pertama kita kena lihat dari segi dua aspek ni ialah, yang pertama, kita akan melihat banyak aspek inilah yang yang berkaitan itu. Contohnya ialah dalam teks tu, dalam dokumen sejarah, pengarang atau penciptanya dan sebaliknya, teks dan pengarang sering digunakan untuk membincangkan membincangkan penulisan. Teks dan dan pengarang ni biasanya digunakan dalam menganalisis penulisan. Manakala dokumen dan juga penulisnya lebih dikenali oleh ahli sejarah.
ahli sejarah kenal orang yang menulis ni biasanya. Bila baca, oh ini ke ni. Bila baca, ya ini yang tulis ni Iustius Tanah Jajahan. Ini yang tulis, dia sejarawan, dia akan kenal. Tapi biasanya berkait dengan teks dan apa nama tu, dan pengarang biasanya orang sastra saja yang ambil teks yang tulis, orang teks tulis tanpa perlu menilai siapa yang menulis siapa. Ini sastra punya kerja. Tapi bila cerita, bila sejarawan, dia akan cari siapa yang menghasilkan dokumen tu. Bukan yang menulis, yang menghasilkan dokumen tu maksudnya orang yang memberi idea kepada penulis. Tu. Orang yang memberi idea untuk ditulis oleh penulis. Itu pencipta dia. Jadi sejarawan biasa dia akan kenal mana apa dokumennya, siapa yang menciptanya. Jadi kadang-kadang kalau orang yang tak ada mengikuti program yang begitu detail macam ni, biasanya dia tak tahu. Dia hanya tahu siapa yang tanda tangan, kepada siapa, kemudian teksnya. Itu saja yang dia guna. Sebab kita kena tahu, sebab bila kita nak menilai kebenarannya, kebenaran teks tu. Jadi beberapa pertimbangan perlu dibuatlah. Contohnya, katakan awak membincangkan perang Napoleon. Jadi askar dia melakukan kekejaman terhadap bukan ketika di luar tugas, misalnya kata. Okey, ketika di luar tugas dia melakukan kekejaman. Kemudian kemudian dia menulis memoir, ya. Dia menulis memoir yang mengabaikan peranan dia dalam kekejaman tu kan. Misalnya kita panggil dia apa? Di Vietnam. Dia ni askar yang terlibat dalam membunuh orang awam. Kan? Tapi dalam masa yang sama dia juga tidak tapi dia bila ditulis memoir dia tak sebut pun yang peranan dia membunuh orang awam tu. Itu. Jadi mungkin jadi bila kita tengok itu, mungkin sebenarnya seolah-olah dia nak meletakkan kesalahan tu kepada orang lain. Padahalnya dia yang terlibat pembunuhan kepada orang awam tu, tapi dia tak nyatakan. Bila dia tak nyatakan, orang akan kata siapa yang bunuh. Mesti ni Brigade Infantry GI. Padahalnya orang individu je yang buat, tapi orang kata keseluruhan yang buat. Jadi benda-benda begini sebenarnya kita kena selalu ambil perhatian dan sentiasa mempersoalkan setiap kebenaran setiap penulisan tu. Sebab tu nak membaca saya tahu memang berat sikit untuk awak faham, tapi lepas ni boleh bacalah. Tapi nak membaca sumber pertama ni memang bukanlah sesuatu yang semudah sebagaimana yang buat di Akib tu lah. Akib tu awak ambil, awak salin dia. Ya tak? Ya, ambil salin. Tapi sebenarnya membaca yang sebenarnya sangat susah. Sebab awak kena sentiasa berbincang dengan diri awak sendiri. Siapa yang tulis ni? Ini yang tulis ni bukan residen ni. Ini yang tulis ni Kerani, tapi residen sebut. Residen yang sebut sebabnya residen punya ayat bukan macam ni. Itu maksudnya. Awak boleh kenal. Okey. Baik. Kemudian kita tengok dari segi teks yang boleh dipercayai versus dengan teks yang boleh dipercayai. Yang boleh dipercayai dengan teks yang dipercayai. Ini satu lagi yang credible dengan yang reliable. Kalau yang reliable ni dia merujuk kepada keupayaan kita untuk membaca ketekanan pengarang dalam menyampaikan kebenaran. Itu ketekanan maksudnya kemantapan kedudukan lah. Jadi biasanya kita akan biasanya bila kita tengok dari konsep reliability, kita akan baca dokumen tu, kemudian barulah kita mampu atau tidak untuk percaya yang apa yang ditulis oleh
oleh kebenaran yang ditulis oleh pengarang itu. Kalau kita tak boleh, tak sampailah tahap itu. Biasanya teks yang boleh dipercayai ini dia akan memaparkan corak penyampaian terhadap kebenaran yang boleh disahkan, yang cenderung untuk menjadikan bahagian teks untuk tidak boleh untuk apa nama tu, biasanya untuk menjadikan bahagian teks yang tidak boleh disahkan itu benar. Maksudnya kadang dia tulis itu cara tulisan ni menyebabkan kita, padahalnya isu tu tak betul, tak itu lagi. Orang siapa yang terlibat dalam aktiviti membunuh masyarakat di kampung Melai itu, kita tak tahu lagi. Tapi bila dia tulis tu macam seolah-olah nampak yang terlibat ni ialah Brigade Infantry GI. Jadi itu satu masalah yang menyebabkan kebolehpercayaan tu kita kena apa? Kena verify dululah. Ya, kita kena lihat dululah betul ke tidak dari segi penyampaian dia tu. Okey? Jadi barulah kita boleh guna. Kemudian yang kedua, credibility, kewibawaan dia. Okey, kewibawaan. Di kewibawaan ni dia merujuk kepada kemampuan lah. Kemampuan untuk mempercayai dakwaan seseorang penulis lah. Ya. Ataupun yang melibatkan kepada benar atau tidak apa yang dia tulis tu. Ya. Benar atau tidak. Dan biasanya kita lihat dari segi nada ayat yang digunakan tu. Baru kita boleh judge yang ni boleh percaya ke gitu. Kemudian biasanya satu lagi pengarang ni dia tidak konsisten jujur lah. Dia tak jujur sepanjang masa. Seperti askar kalau kita tengok kan contohnya. Bila dia menulis, takkan dia nak tulis tentang dia terlibat dalam pembunuhan dengan dia kena masyarakat ni. Jadi dia akan switch bahagian tu, dia tak akan tulis. Contohnya. Jadi itu menunjukkan apa? Bila kita dapat detect benda tu, berarti writing dia tu, dokumen dia tu adalah dokumen yang hilang dari segi credibility-nya. Sebab dia menyembunyikan sesuatu perkara yang penting. Itu betul kalau kita lihat biasanya begitu juga pengarang-pengarang ni, banyak juga perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan yang boleh menjejaskan credibility dia, yang selalunya dia menyampaikan dalam nada yang seolah-olah apa? Mereka tidak neutral. Dia dikatakan masyarakat Vietnam yang terlibat, yang dibunuh tu adalah mereka yang memang komunis. Mereka lah yang membocorkan rahsia sehingga menyebabkan kematian beribu-ribu rakyat Amerika. Macam itulah. Jadi nampak bila kita baca tu, ini nampaknya macam nada penulisan dia ni tidak begitu, apa kita panggil, seolah-olahnya bukan neutral ni. Ini seolah-olah dia menunjukkan dia tak salah. Padahalnya dia salah. Berarti kalau yang nadanya neutral, dia mengatakan bahawa apa yang berlaku di kampung tu ialah masyarakat sedang nyenyak tidur, kemudian dia rakyat tentera Amerika yang sudah hilang sabar ni telah masuk dan membakar rumah dan menembak mereka yang cuba lari. Jadi ditunjukkan apa yang berlaku. Dia taklah cerita bahawa masyarakat Vietnam ini yang dibunuh ni memang terlibat dengan tu. Itu tandanya dia dah mula hilang credibility dia. Sebab kita jangan ingat dokumen semua kita boleh pakai. Hati-hati. Dokumen bukan semua kita boleh pakai. Kita kena buat kritikan dalaman. Tengok dokumen tu. Credibility ke tidak? Reliability ke tidak? Okey. Baik, jadi kita lihat ni dari segi credibility dan reliability-nya kita dapati jadi seorang pengarang tu biasanya kelihatan macam boleh dipercayai. Tapi dalam masa yang sama mungkin tak boleh dipercayai. Ya, tengok ini penulisan ni boleh dipercayai, ini memang dia cerita betul-betul detail apa semua. Tapi di satu segi yang lain seolah-olah dia menunjukkan bahawa tentera Vietnam yang jahat, jadi tak boleh dipercayai. Dalam satu masa yang lain dia ni tak boleh dipercayai. Maksudnya dua situ. Yang kedua, pengarang yang mengambil nada yang yang biasanya boleh diukur lah, ya. Dia biasanya dia beralasan, kemudian dia menjaga hujah balas mungkin akan wujud yang boleh dia sangkal lah. Sedangkan dia sebenarnya membentangkan apa yang itu
membentangkan satu penulisan yang dianggap sebagai tidak berasas, ya, tapi sangat lengkap. Okey. Kemudian satu lagi ialah kita lihat juga dari segi persamaan. Persamaan, biasanya pengarang yang dipercayai ini mungkin tak selalu kelihatan boleh dipercayai. Ini satu masalah juga. Kadang nampak penulisan dia memang hebat, boleh dipercayai, tapi sebenarnya dalam masa selama kita tengok dia macam tak boleh dipercayai je. Jadi jelas bahawa teks tiap individu tu, penulis tu sendiri mungkin mempunyai bahagian yang boleh kita sangat-sangat percaya, dan boleh juga ada dan sebahagian lain hanya boleh dipercayai berbanding dengan penulisan-penulisan lain. Itu jadi kita kena pandai-pandailah buat judgement untuk menganalisis dalaman dia. Okey, dari segi dalaman, kritikan dalaman. Jadi sebab itulah kita lihat itu yang pertama. Yang pertama berkaitan dengan inilah credibility versus reliability. Ni. Yang ketiga seterusnya ialah objektif versus neutral. Teks subjektif versus teks neutral. Jadi biasanya kita akan selalu tanya kalau kita contoh je lah kan. Contohnya kita lihat ini kapak untuk digiling ke yang mungkin menyebabkan dua-dua tu tak boleh percaya. Ya. Contohnya seolah-olah orang mengatakan kita giling pakai apa? Pakai batu, tapi dia giling pakai kapak. Boleh ke? Jadi dua-dua tak boleh percaya. Jadi yang pentingnya yang objektif ni ialah berkecuali. Dia berkecuali dan merujuk kepada merujuk kepada kepentingan pengarang dalam teks. Maksudnya bila tulis surat tu dia ada tujuan. Dia bukan saja sama ada untuk memenuhi keperluan dia dalam menulis, dalam menjalankan tugas ke sebagainya. Itu konsep neutral tu. Maksudnya neutral tu biasanya dia merujuk kepada kepentingan pengarang dalam teks. Objectivity pula dia merujuk kepada keupayaan pengarang menyampaikan kebenaran tanpa nilai, prasangka buruk, prasangka budaya dan berat sebelah. Ini semua tak ada. Kalau ada, berarti dia punya penulisan tidak objektif. Dokumen tu ditulis secara tidak objektif. Contohnya, dia kata masyarakat Vietnam sebenarnya pada dasarnya tidak berminat dengan kehadiran tentera Amerika. Dia tulis pula dah yang tentang tidak berminat tu maksudnya culture values, culture presupposition. Maksudnya andaian budaya. Jadi benda ni tidak apa. Prasangka budaya ni dianggap sebagai tidak tepat lah. Jadi kita boleh anggaplah benda tu tak begitu. Boleh dipercayai sangat. Itu dokumen ni jangan kita percaya 100% sebab kena buat kritikan dalaman juga. Dan satu lagi ialah yang terakhirnya ialah kita lihat dari segi epistemologi. Jadi kalau sebut epistemologi ni orang tengok memang hebatlah sebab dia berkaitan dengan falsafah. Sebab tu orang kata ini perkataan yang perkataan yang hebat-hebat ni. Yang boleh memandu kita untuk melihat sesuatu kebenaran ni. Itu epistemologi. Tapi pada dasarnya epistemologi itu adalah cabang falsafah. Sebab tu dia nampak hebat sangat. Dia cabang falsafah yang berkait dengan sifat dan pengetahuan. Jadi contoh konsep epistemologi itu ialah bagaimana kamu tahu apa yang kamu tahu. Bagaimana kamu tahu apa yang kamu tahu. Itu konsep epistemologi. Jadi maksudnya kita kena tanyalah apa dia kebenaran, bagaimana ditentukan. Kemudian bagi ahli sejarah pula yang membaca sumber prima, persoalannya menjadi apa yang boleh saya ketahui, ya. Apa yang boleh saya ketahui. Itu pada masa lalu berdasarkan teks ini, sejauh mana saya boleh yakin tentang dia, bagaimana saya tahu perkara ini benar-benar berlaku ke tidak. Jadi itulah konsep kalau dalam sejarah, ya. Itu kalau dalam sejarah lah. Jadi kalau kita pergi kepada yang lebih
dalam lagi, mungkin kita akan dapat lihat bila sebab ini pun kita tak boleh nak praktis. Tapi kalau misalnya di khusus ini sebagai satu mungkin kita boleh praktis benda itulah. Apa nama, ini yang kita katakan sebagai bila kita buat benda tu, jadi biasanya kita akan melihatnya dari perspektif bagaimana dia boleh menjadi ilmu. Jadi ilmu ni konsep dia mesti jujur. Dia mesti jujur. Dia tak boleh dalam bentuk yang orang kata setakat just apa nama tu untuk menyeronokkan orang baca ke, tak boleh. Jadi dia mesti tulis secara jujur, secara jelas dan sebagainya. Jadi dengan cara ni barulah kita boleh dapat menghasilkan sesuatu. Jadi apa pandangan kamu tentang itu, nak membaca sumber pertama ni? Ada pandangan? Ke tidurlah? Ada lagi doktor? Ada doktor. Apa pandangan awak bila mengetahui cara nak membaca sumber ni? Senang ke sejarah? Susah. Susah ni. Susah doktor. Senang Senang Tak ada susah. Benda tu memerlukan latihan. Memerlukan latihan. Sebab tu kalau saya sendiri bila saya dengar orang sejarah boleh menghasilkan artikel dalam masa 3 bulan, 2 bulan ni, memang saya anggap dia sangat hebat. Sangat mantap dari segi pembacaan sejarah, dokumen dia apa semua. Sebab benda tu dia bukan satu yang senang. Tapi bila you dah biasa, itu ya tak ada masalah. Okey. Baik. Dah 6.42 sekarang. Ada apa-apa persoalan nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Okey, saya nak ingatkan lagi sekali, tolong buat awak punya itu, apa nama tu, proposal dan juga bab 1. Ini awak ada masa 4 minggu je lagi. Proposal pun entah kat mana. Nak buat bab 1 macam mana saya tak tahulah. Kemudian awak juga tak sentuh pun lagi saya tengok tentang quorum. Jadi tolong, quorum tu 10%. Ya? Ingat tu, boleh faham tak? Faham doktor? Faham doktor. Tolong. Proposal apa semua masih dalam proses doktor, insya-Allah. Tak apalah. Yang pentingnya ada proses tu. Jangan terus awak tercari-cari lagi. Penyelia pun dah tahu, pergilah jumpa bincang. Kemudian kalau nak bincang dengan saya pun datanglah bila saya ada. Okey. Baik, jadi saya rasa tak ada apa, kita berhenti di sini dulu. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok saya harap you gunalah masa tu untuk buat perbincangan tentang awak punya proposal. Jadi untuk hari esok punya kelas tu. Jangan awak kelas itu awak tidur. Okey? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor.